Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi bin Muhammad Rupli dan hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Analisis Ayat Al-Quran berkaitan dengan pelaksanaan hukuman hudud di negara Malaysia. Baiklah, apa itu hudud? Hudud ni adalah sebuah frasa yang datang daripada perkataan bahasa Arab iaitu had yang membawa maksud batasan. Hudud ni juga adalah sebuah konsep yang berasal daripada agama Islam yang berasaskan daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis yang membawa maksud jenayah terhadap Allah. Jadi antara jenayah-jenayah yang telah diketengahkan di dalam Al-Quran Al-Karim antaranya ialah zina, mukah, kehomoseksualan, qazaf ataupun yang bermaksud menuduh orang lain atas perbuatan yang haram, atas persetubuhan yang haram, tetapi gagal menyampaikan 4 orang saksi Muslim. Murtad, meminum arak, bogoh ataupun bermaksud derhaka, menyamun dan juga mencuri. Di dalam hukum syariah, jenayah tersebut dikenakan hukumannya sesuai dengannya seperti mana yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Dan antara hukuman-hukuman yang telah dikatakan dalam Al-Quran adalah sebatan ataupun rejaman sehingga mati di khalayak ramai, pemotongan tangan ataupun hukuman bunuh di khalayak ramai. Tetapi hukuman bunuh ataupun rejam tidak dilaksanakan di kebanyakan negara-negara Islam termasuklah Malaysia, dan hanya negara-negara seperti Arab Saudi, Iran dan beberapa negara Islam yang lain yang menjalankan tafsiran syariah yang ketat ini. Baiklah, kita dah sedia maklum hukum hudud ini ialah hukum yang amat penting di dalam agama Islam. Tapi apakah faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang menjadikan hukum hudud ini penting? Yang pertama, hukum hudud ini penting sebab hukum hudud ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut daripada Arkib Islam, hukum hudud ialah hukum-hukum yang tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat para ulama pula, hukum hudud ialah satu hukuman yang muqaddar yang telah ditentukan kaedah pelaksanaan, jumlah dan juga perkara lain-lain di sisi syarak ke atas suatu maksiat yang telah dilakukan. Dari situ saja kita dapat lihat betapa pentingnya pelaksanaan hukum hudud ini, kerana hudud merupakan hukum yang sempurna yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Sebab lain pula yang menyebabkan hukum hudud ini penting ialah hukum hudud ni memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat tentang akibat melanggar perintah-perintah Allah dan juga akibat melanggar maqasid-maqasid syariah. Hukuman yang berat yang dikenakan ke atas penjenayah perlu dilaksanakan di hadapan sekumpulan manusia ataupun masyarakat. Dengan kata lain, perlu dilaksanakan di khalayak ramai. Hukuman yang berat ni boleh dijadikan contoh sebagai amalan yang tegas bagi sesebuah negara. Hukuman jenayah ni juga untuk mendidik dan mencegah manusia daripada mendekati kesalahan tersebut serta memelihara masyarakat daripada kerosakan dan menyucikan diri mereka daripada dosa dan juga kenodaan. Baiklah, saya dah beritahu maksud, saya dah bagi definisi dan juga sebab kenapa hukum hudud ini penting. Jadi kita teruskan pembentangan kita dengan analisis ayat yang pertama daripada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Zari dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik analisis ayat yang telah saya pilih, iaitu pelaksanaan hukum hudud di Malaysia. Ayat Al-Quran yang telah saya pilih adalah daripada surah Al-Ma'idah ayat 45 yang bermaksud, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas sepertinya. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah dihukum,
menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Maidah ayat 45. Maka berdasarkan daripada ayat ini kita dapat simpulkan bahawa pelaksanaan hukum Allah amatlah dituntut dalam Islam. Dalam Islam kita maka keadilan bagi kedua-dua belah pihak sama ada bersalah ataupun mangsa. Hal ini kerana Islam amat menitik beratkan keutamaan dalam penjagaan hak setiap individu tanpa mengira kasta dan pangkat dalam masyarakat. Tujuan undang-undang dan hukuman dibuat adalah bagi mengekang dan mengawal kelakuan masyarakat agar kemakmuran dan keamanan dalam sesuatu komuniti dapat dipelihara. Namun objektif undang-undang dalam agama Islam adalah lebih daripada itu. Undang-undang dalam Islam dibuat agar kita sebagai masyarakat Islam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, supaya kita menjauhi kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia juga sewajarnya menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah bumi, iaitu menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan dan membuat kebaikan di atas muka bumi ini. Ini adalah anugerah Allah pada umat manusia. Allah telah membentangkan bumi ini dengan rezeki yang melimpah ruah dan sebagai tempat untuk mengumpulkan amal ibadah untuk kita bawa ke akhirat kelak. Namun manusia juga tidak lari dari sifat ketidakkesempurnaannya yang sering menzalimi nikmat Allah di muka bumi ini. Maka sebagai umat Islam, kita perlulah bersatu padu dalam menegakkan keadilan dan kemakmuran dan menghalang dan mencegah perkara yang makin berleluasa di muka bumi ini. Undang-undang dalam Islam juga dibuat bagi menjaga maqasid syariah. Terdapat 5 maqasid syariah yang perlu dijaga dalam Islam, iaitu agama, nyawa, akal dan harta dan keturunan. Kelima aspek ini amatlah penting bukan sahaja kepada kesejahteraan umat Islam, malah agama Islam, bangsa dan juga negara. Sebarang pencabulan daripada 5 maqasid syariah ini dikira sebagai jenayah yang perlu dihukum bagi menjaga kelima-lima perkara ini. Sebagai contoh, agama merupakan salah satu aspek dalam maqasid syariah. Hal ini kerana agama Islam ini yang memelihara kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Bukan sahaja dari aspek jasmani, malah juga rohani. Oleh itu, wujudnya undang-undang hudud takzir dan kisah dalam agama Islam untuk menjaga perkara ini. Maka daripada ayat Quran ini, Allah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak membuat sesuatu jenayah berdasarkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu terdiri daripada golongan orang-orang yang zalim. Maka Malaysia dikenali sebagai negara yang majoritinya beragama Islam. Sewajarnya kita menjalankan mandat undang-undang hudud bagi mengawal dan mengekang jenayah semakin berleluasa hari ini. Antara jenayah yang dapat kita hindarkan dengan menggunakan hukuman dan undang-undang hudud adalah jenayah zina. Zina ialah persetubuhan yang tidak sah atau haram, iaitu bukan suami isteri. Zina juga terbahagi kepada beberapa bahagian seperti zina al-laman, iaitu zina yang dilakukan oleh panca indera seseorang itu sendiri, seperti zina mata, zina hati, dan juga zina lisan. Namun jenis zina yang kita ingin tekankan dalam topik ini adalah seperti zina ghairu muhsan, iaitu zina yang melibatkan individu yang belum bernikah. Sebagai contoh, pasangan bercinta atau bertunang yang terlanjur melakukan zina. Seterusnya, zina muhsan yang melibatkan salah seorang dari pasangan yang berzina tersebut sudah bernikah ataupun kedua-duanya. Hukuman bagi penzina berbeza mengikut jenis zina. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, bagi penzina ghairu muhsan, Allah memerintahkan agar kedua-duanya disebat sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan kedua-duanya. Manakala bagi penzina muhsan, mereka dijatuhkan hukuman rejam. Ramai berpendapat bahawa hukuman hudud ini kelihatan sangat kejam untuk dipraktikkan sebagai undang-undang di Malaysia. Namun sebenarnya banyak kebaikan yang dapat kita peroleh daripada hukuman hudud ini. Pertama sekali, kita dapat menimbulkan kesedaran kepada orang ramai mengenai akibat zina ini. Dari tidak langsung menimbulkan rasa takut terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah ini. Seterusnya, kita terangkan lagi keadaan jenayah zina dalam komuniti sekitar. Perasaan takut terhadap hukuman akan menyebabkan seseorang itu berfikir berapa kali sebelum melakukan perbuatan tersebut. Dan ketiga, keadilan dapat ditegakkan. Seperti yang kita tahu, hukuman hudud dilaksanakan bukan secara sewenang-wenangnya tanpa saksi dan bukti. Kita memerlukan saksi yang cukup dan bukti yang sangat kukuh bagi melaksanakan dan menjatuhkan hukuman hudud terhadap individu yang terlibat. Baiklah, tiba pula giliran saya akan membentangkan analisis ayat daripada surah Al-Baqarah ayat ke-217 yang berkait rapat dengan hukum hudud daripada murtad. Baiklah, ayat 217 ini membawa maksud dan sesiapa di antara kamu yang murtad, iaitu berpaling tadah daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu mati sedangkan ia tetap dalam keadaan kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka dan kekallah mereka di dalamnya. Jadi potongan ayat ni dengan jelas menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
mengancam orang-orang yang murtad daripada agama Islam ni. Jadi balasan bagi orang-orang yang murtad ni akan terhapus segala amal mereka dan mereka akan termasuk dalam kalangan golongan ahli-ahli neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Tapi dari sudut pandangan Islam, apakah itu perkataan murtad? Baiklah, bagi hukuman pula yang akan dikenakan terhadap pesalah yang melakukan kesalahan murtad ini adalah hukuman mati berdasarkan hadis qauli dan juga tindakan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap sekumpulan orang dari Aus dan Urainah, dan juga kes Abu Musa al-Asy'ari yang membunuh seorang Yahudi kerana murtad di Yaman pada zaman Rasulullah SAW, serta disaksikan oleh Muaz bin Jabal. Jadi selain daripada hukuman mati, ada juga hukuman-hukuman sampingan yang akan dikenakan bagi kesalahan murtad mengikut hukum hudud. Macam seseorang yang murtad ni, jika dia enggan bertaubat, jadi semua hartanya akan dirampas dan diletakkan di bawah pentadbiran pemerintah pada ketika itu. Jadi harta itu akan tetap jadi hak milik si pelaku dan harta itu akan dikembalikan jika dia bertaubat. Tetapi kalau dia tak bertaubat, maka hilanglah hak disebut, hak milik dia, hak milik harta itu dari tarikh dia mula menjadi murtad. Selain itu, hukuman sampingan juga terdapat segala bentuk urusan dan perjanjian seperti jual beli, pemberian dan juga gadaian akan terbatal, sebab murtad ni membatalkan hak seseorang itu untuk melakukan urusan-urusan tersebut. Selain itu, ada juga hukuman sampingan macam si pelaku akan hilang hak pewarisan antara dia dan juga waris-warisnya. Ada sebuah hadis yang menyatakan hal ini dengan terperinci, iaitu hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, hukuman sampingan pula adalah hubungan antara suami isteri akan terpisah. Jadi jika seseorang itu murtad ketika dia sudah pun berkahwin, jadi akad perkahwinan itu akan terbatal ataupun digantung sementara waktu, sampailah si pelaku itu bertaubat dan kembali kepada Islam dalam tempoh iddah. Tapi kalau si pelaku itu bertaubat di luar tempoh iddah, jadi dia kena membuat sebuah akad nikah yang baru dengan mahar yang baru. Berkaitan dengan isu pelaksanaan hukum murtad ini di negara kita, terdapat banyak perbincangan yang dilakukan oleh para ilmuwan, para pemimpin yang datang daripada orang Islam dan juga bukan Islam. Mereka berbincang mengenai apakah hukum yang paling sesuai untuk dikenakan terhadap pelaku kesalahan murtad ini. Ramai juga masyarakat yang berbeza latar belakang mereka. Ada pelajar jurusan agama, ada juga masyarakat biasa, ada ulama, ada juga masyarakat bukan Islam sekalipun memberi pandangan terhadap isu ini. Jadi kita dapat simpulkan kat sini bahawa isu hukum hudud ni yang dikenakan ke atas pelaku murtad bukanlah satu perkara yang mudah dan senang untuk dilakukan di negara kita. Sebab negara kita ni telah terdiri pada masyarakat yang berbeza agama, berbeza bangsa. Jadi perkara ini harus diteliti dengan lanjut agar negara kita ini dapat melaksanakan hukum Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Hakim bin Muhammad Khairuddin dan saya akan menyampaikan isi saya, iaitu hukuman terhadap jenayah mencuri mengikut hukum hudud. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan mencuri itu? Perbuatan mencuri adalah perbuatan mengambil harta seseorang itu daripada tempat simpanannya secara tersembunyi. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman bahawa hukuman terhadap lelaki dan perempuan yang mencuri adalah hendaklah dipotong tangannya. Hukuman tersebut dianggap berat oleh masyarakat kita dan menyebabkan masyarakat kita menolak pelaksanaan hukuman hudud di Malaysia. Namun begitu, kita perlulah lihat dulu bagaimana Undang-Undang Islam menjatuhkan hukuman hudud ini kepada penjenayah. Undang-Undang Islam memberi penekanan terhadap dua perkara, iaitu yang pertama adalah pencuri dan kedua adalah orang yang mencuri. Ini menyebabkan syarat-syarat untuk menjatuhkan seseorang itu dengan pensabitan kesalahan mencuri adalah sangat ketat. Antara syarat-syaratnya adalah yang pertama, pencuri tersebut hendaklah seseorang yang akil baligh, berakal dan tidak dipaksa untuk mencuri. Yang kedua, harta yang dicuri tersebut hendaklah mencecah 1/4 dinar. Yang ketiga, harta tersebut dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Yang keempat, harta tersebut bukanlah milik ataupun milik bersama pencuri. Yang kelima, pencuri hendaklah menyedari bahawa perbuatan mencuri tersebut adalah haram. Dan yang keenam, harta yang dicuri tersebut hendaklah suci dan bukannya najis. Apabila pencuri telah menepati kesemua syarat-syarat ini, maka hukuman hudud akan dijatuhkan. Pada pencurian kali pertama, pencuri tersebut akan dipotong tangan kanannya. Pada kali yang kedua, pencuri tersebut akan dipotong kaki kirinya.
Dan pada kali yang ketiga dan seterusnya, pencuri tersebut akan dijatuhkan dengan hukuman takzir dan dipenjarakan sehingga terbunuh. Namun begitu, walaupun seseorang pencuri itu telah memenuhi segala syarat-syarat yang telah saya nyatakan tadi, tidak semestinya bahawa hukum hudud akan dijatuhkan ke atasnya, kerana terdapat beberapa keadaan yang akan memberikan pelepasan terhadap hukuman hudud kepada seseorang. Antaranya adalah seseorang itu mencuri kerana keadaan yang mendesak seperti peperangan, penyakit ataupun kebuluran. Yang kedua, pelaksanaan hukuman pemotongan tangan akan mengancam nyawa pencuri tersebut. Yang seterusnya, apabila tangan kiri pencuri tersebut adalah tidak berfungsi, hudung ataupun telah terpotong, dan terdapat berbagai lagi keadaan yang boleh memberikan pelepasan terhadap hukuman hudud ini. Assalamualaikum, nama saya Farid Syahmi bin Kamaruddin. Untuk analisis ayat Al-Quran tentang pelaksanaan hukum hudud di Malaysia, saya akan menerangkan tentang hukuman hudud yang dikenakan kepada pesalah yang meminum arak. Arak ialah satu minuman keras yang boleh menghilangkan akal, fikiran serta waras seseorang itu. Oleh itu, arak adalah haram di sisi orang Islam. Kerana kita lihat pada masa kini, telah banyak kes-kes kemalangan maut berlaku akibat daripada meminum arak. Hal ini kerana mereka memandu sambil atau selepas meminum arak dan membuatkan mereka memandu secara tidak sedar dan pandu secara melulu. Hanya ramai nyawa yang tidak bersalah terkorban dan pesalahnya tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan. Oleh itu, hukum hudud harus dikenakan kepada peminum arak. Mengikut hukum hudud, hukuman bagi mereka yang meminum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal ialah sebatan sebanyak 40 kali. Tetapi ada juga ulama yang menetapkan 80 kali sebatan, namun ini berasaskan hadis. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pengharaman dan hukuman terhadap orang yang meminum arak. Ayat Al-Quran yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menerangkan ketika kaum ini bertanya kepada Rasulullah tentang hukum arak dan judi, di mana pada zaman jahiliyah dan awal-awal Islam, perkara tersebut sering dilakukan. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua-dua perkara tersebut. Oleh itu mereka bertanya tentang hukum-hukumnya. Maka Allah Ta'ala memerintah kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan secara total. Hadis tentang hukuman yang dikenakan kepada orang yang minum arak, saya akan mengambil hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah telah melaksanakan hukuman sebat bagi peminum arak sebanyak 40 kali sebatan. Manakala Sayyidina Abu Bakar pula telah menyebat sebanyak 40 kali juga. Dan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar, peminum arak disebat sebanyak 80 kali sebatan. Kesemuanya sunnah Rasulullah, tetapi yang dibuat oleh Sayyidina Umar tadi lebih aku sukai. Kesimpulan yang kami dapat daripada tugasan yang kami buat ini ialah dapat dirumuskan bahawa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati kerana sesuatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Hudud juga adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya. Penyebaran istilah hudud dalam ayat-ayat Al-Quran mempunyai beberapa makna. Hudud bererti larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang telah ditentukan. Jika dilanggar, maka akan diberikan hukuman atau sebagaimana yang telah ditetapkan. Istilah hudud juga bererti tentang hukum di mana aturan-aturan yang telah ditetapkan dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur tata perbuatan manusia. Aturan-aturan Allah tersebut harus diikuti dan dipedomani demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Ketiga, istilah hudud juga bermakna ketentuan iaitu batas-batas perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang tidak dibolehkan. Sahaja yang dapat kami sampaikan tentang pelaksanaan hukum hudud di Malaysia dan maafkan kami jika ada kekurangan. Terima kasih kerana menonton video analisis ayat kami.